Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأصغره في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير Alhamdulillah bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya, rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak dan melimpah ruah kepada kita, yang mana tak dapat kita nak bilang banyaknya nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat itu adalah kita semua dapat bersama dalam majlis ilmi kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pelajaran kita sekarang adalah dalam buku pembinaan kita, buku pembinaan kita masuk pada siri 10015, siri yang ke-15, siri yang ke-15 dalam muka 98, 99, 70 dia. Jadi muka 98 itu adalah sebagian yang kita maklum. Jadi setiap sebagai peringatan pada kita, setiap kita belajar ni kena bawa buku ni mari. Semalatnya belum kita belajar tu kita baca dulu. Dan dalam muka 99 itu adalah berkenaan dengan hafal Quran. Sebagaimana surah-surah yang mana ada dalam muka ni, daripada suratul Nas sampai pada suratul A'la. Mana 28 surah pendek-pendek ni kita bakal menghafal lah ni halaqah Quran kita ni. Kita pergi pada muka 70 dia, hubungan dengan tafsir Al-Quran. Muka 70 tafsir Al-Quran mempelajari suratul Kafirun. Kita belajar suratul Kafirun hari ini. Kita suratul Kafirun bahasanya kita tu banyak kata
ingat belaka dah ni bila katakan ingat belaka suratul kafirun ni, khususnya bagi tu imam semaya tu selalu baca suratul kafirun dan paling ngorek dia tu, dan suratul kafirun apa dia dengan suratul ikhlas tu selalu dibaca pada semaya sunat subuh, di mana Nabi melazimi baca tu. Baiklah, kita masuk tajuk dia, mempelajari suratul kafirun. Sebagaimana biasa pada kita, bahwasanya belum daripada kita masuk belajar tajuk tu, kita nak tahu matlamat cut pasung kita belajar surah ni belajar hari ni untuk dapat gapo. Cut pasung kita belajar suratul kafirun untuk dapat gapo tu, kita letak pocok mula. Pocok kita belajar ni sampai sini. Sampai matlamat kita, sampai cut pasung kita ni, iaitulah dari sudut pengetahuan dan maklumat kita Nabi tak dapat tahu titik perbezaan di antara orang Islam dan orang kafir. Jadi kita belajar surah ni kita boleh tahulah titik perbezaan, tempat beza antara orang Islam dengan kafir, beza dana, tempat bezanya. Maka itulah cut pasung kita belajar sampai situ. Boleh kita beza antara orang kafir dengan orang Islam. Yang kedua, dapat tahu bahawasanya dapat tahu perbezaan antara ma'bud bagi orang mukmin dan ma'bud orang musyrikin. Dapat tahu perbezaan antara ma'bud bagi orang mukmin dan ma'bud orang musyrikin. Ma'bud ni benda disembah. Boleh kita beza perkara yang disembah bagi orang mukmin tu gapo dia, dan perkara yang disembah oleh orang musyrikin kafir tu gapo dia. Yang ni boleh kita beza. Jadi seraklah ni kita sembah gapo, dia mau sembah gapo, benda gapo dia mau sembah tu. Jadi serak situ. Jadi kita boleh tahulah beza antara ma'bud. Berarti ma'bud tu bahasa Arab maknanya benda yang disembah. Benda disembah. Kita orang menyembah dipanggil abid. Abid ini. Benda disembah tu ma'bud. Ma'bud kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lainnya. Yang ketiganya, di segi pengetahuan dan maklumat juga dapat tahu bahawasanya tidak ada titik pertemuan di antara orang Muslim dan orang kafir dalam masalah i'tikad dan masalah ibadat. Kita boleh tahu kata tidak ada tempat nak temu, tidak ada titik pertemuan, tempat nak temu, titik berjumpa sekali antara orang Muslim dan orang mukmin dalam masalah i'tikad. Tak ada tempat. Tak ada tempat nak boleh jumpa sekali. Antara orang mukmin dengan kafir, hubungan dengan i'tikad. I'tikad tak serupa. Dia tak suku-suku dah. Tak ada tempat boleh jumpa sekali. Tak ada cabai pak mari jumpa cabai pak, tak ada. Jadi suku-suku lagi dalam masalah i'tikad dan dalam masalah ibadat. Jadi kita tahulah bahasanya hidup kita manusia ni adalah mengikut i'tikad dia. Ikut i'tikad dia. Jadi i'tikad telah merupakan panduan bagi hidup dia. Maknanya akidah lah, akidah. Segi akidah tak serupa, bila akidah tak serupa tu ibadat pun tak serupa lah. Ibadat pun tak serupa lah. Maka tidak ada titik pertemuan sama sekali. Itulah dari segi maklumat yang mana kita akan dapat tahu bila kita belajar surah Kafirun ni, insya-Allah. Yang kedua, dari sudut keimanan. Maknanya kita ada 3 sudut, 3 bahagian ataupun 3 segi dalam nak mencapai kematlamat. Pertamanya dari sudut pengetahuan, yang keduanya dari sudut keimanan. Segi iman ni apa dia kata, yang mana kita tu nak tambah iman kita tu. Yang pertama, yakin bahawa ma'bud yang sebenar ialah Allah Azza wa Jalla secara tunggal. Ma'bud sebenar Allah SWT, tak ada dah lain, secara tunggal. Tuling, tunggal. Tak ada 2, tak ada 3, itu ma'bud yang sebenarnya. Ini adalah mengikut akidah kita. Mengikut akidah kitanya bahwasanya ma'bud yang sebenar ialah Allah SWT. Tak ada syirik dengan Allah Ta'ala, maka Allah tunggallah sebagai kita tunaikan ibadat kita dan sembahan kitanya.
Yang kedua, yakin bahawa ibadat yang sebenar ialah ibadat orang mukmin terhadap Allah yang tunggal. Kita yakin kata ibadat yang sebenar, ibadat kena sengoti ialah ibadat orang mukmin terhadap Allah Taala. Ibadat lain pada orang mukmin, ibadat yang tuju oleh pada Allah tu adalah ibadat yang tak sebenar. Itu adalah mengikut akidah kitanya. Inilah dia. Dan kita tegak di atas akidah ni. Yakin bahawa ibadat yang sebenar ialah ibadat orang mukmin terhadap Allah yang tunggal. Yang ketiga, yakin bahawa ibadat orang kafir adalah ibadat yang salah. Kita yakin kata ibadat kafir itu ibadat salah. Biar dia cakap yang betul apa, sisi dia tu lakum dinukum waliyadin, sisi dia tu betul dah, tak apa dah. Tapi mengikut etika kitanya salah dia. Salah. Itulah apa dia dari segi keimanan, kita tanam tiga perkara ni dalam hati kita. Ma'bud yang sebenar ialah Allah, ibadat yang sebenar ialah ibadat pada Allah, ibadat yang kafir itu adalah ibadat yang salah mengikut pandangan, mengikut akidah kitanya. Itulah kita kena yakin. Kemudian dari sudut pelaksanaan, kita belajar ni selain pada sudut kita dapat tahu, selain pada kita tu dapat tanam keyakinan, keimanan kita, lain pada tu segi perbuatan, segi pelaksanaan, segi yang kita nak buat. Apa dia patut kita buat yang kita nak melaksanakan bila kita belajar surah ni? Satunya, kita mesti bersikap tegak dan tegas di atas dasar agama kita sendiri tanpa meniru orang lain. Ini besarnya. Jadi kita kena bersikap tegak dan tegas. Tudjun kita tu kem-kem situ, kah situ, di atas dasar agama kita sendiri, tegak atas agama sendiri tanpa meniru orang lain. Kita tak tiru orang lain, tak tiru orang lain. Jadi inilah hak kita kena buatnya, kena taninya dan kena laksananya. Jadi bila dasar agama kita sendiri adalah agama yang sebenarnya, kita tak kena tiru orang lain lah. Cara ibadat, cara apa pun tak kena tiru orang lain. Jangan tiru orang lain. Sekarang ni kita nak sapa ibadat orang lain ni, dekat ni. Sapa ibadat orang lain. Yang mana banyak orang selain kita tiru ibadat tu. Ialah tistakan pimai ni. Adalah permainan gapo-gapo. Mana tu satu ibadat hak demo. Lakum dinukum waliyadin lah. Demo buat cara demo tu, kita nak tiru demo buat alih. Krismat tahun akhir tahun ni juga, tahun baru ni juga Krismat. Itu ibadat demo. Demo buat cara demo tu ada. Kita mesti bersikap tegak dan tegas di atas dasar agama kita sendiri. Tegak dasar agama kita tanpa meniru orang lain. Agama ni bukan setakat etika saja, dak lah. Semua dalam ajaran hukum yang datang daripada Allah Ta'ala itu adalah agama belaka. Sama-sama daripada pakai ye ke, pada percakapan ke, pada perbuatan ke, semua itu jadi agama bila perkara itu adalah disukai oleh Allah dan Allah suruh benda tu dan Allah telah menerangkan hukum benda tu. Jadi agama belaka. Jadi mana bila kita sebut agama tu luah tu, pakai ye kita pun kita tak tiru demo, ada. Kedudukan kita pun tak tiru demo, perbuatan kita pun tak tiru demo, ya. Itu dia. Hari ini banyak kita tiru demo. Kita tidak tegas, tidak tegak dalam agama kita. Terkadang kita nak kijang ke demo tu, demo tak saya pergi kelubung pun, jauh tak kelubung, pakai segerak pun tak apa. Lakum dinukum laka dah tu, ada. Itu dia. Jadi kita faham kata agama tu semua ajaran Allah dan perkara yang Allah terang kepada kita tu agama. Kita tegak atas agama tu. Jadi kita ni banyaklah kita tiru-tiru demo. Banyak perkara, terutamanya segi teknologi hari ni pun subhanallah juga. Kita pakai teknologi tak apa, tapi we kena cara dia. Kena cara dia. Terkadang kita pakai teknologi kita turut demo. Saya nak ambil contoh
cara teknologi kita bakar ni. Dalam kita main Facebook ataupun online ke apa dok main tu, terkadang puak-puak dia tu dia dok maki, dok kata ge mari dalam Facebook dia tu, dalam online dia tu. Kita orang selepas tiru seperti tu juga. Nak mengupak dalam tu lah, dalam online tu lah. Kata orang tu hanya mun kata suka ha. Celah pada gitu dan sebagainya. Jadi semua tu adalah kita tiru dia mau berlaku. Tiru perkara hak tak molek. Dia mau mengupak, dia mau celah kau orang, dia mau maki kau orang apa, kita maki juga dalam tu, dalam online, dalam line kita tu. Gapo kita gunanya? Kalaulah kita pakai line kita tu dakwah kepada orang lain tu, hak tu lebih baik lagi, boleh pahala pula situ tu. Mana gunakan teknologi tu, kena cara dia kita boleh pahala. Tak kena cara dia kita boleh dosa. Pas dosa kita dah mengupak dalam line tu, selama ada situ duk berdosa situ kita ada. Dia. Subhanallah. Kita tak khabar tu kata kita tiru orang tu. Terkadang dalam kalangan kita orang tahu juga, nak wisyakan juga misalnya. Ada. Jadi duk maki dalam line kita tu, dalam Facebook dan sebagainya. Itu adalah perbuatan orang kafir. Perbuatan bukan perbuatan orang seladak di situ. Nauzubillah min zalik. Itu sebagai nak peringat pada kita. Inilah kita mesti bersikap tegak dan tegas di atas dasar agama kita sendiri tanpa meniru orang lain. Itu setiru orang lain. Sekarang ni siapa masa tiru orang lain ni. Kita bergalak, duk suka, duk gapo cara haram tak ada kira dah tu. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, kita mesti berbangga dengan agama dan ajaran agama kita sendiri. Kenapa bangga? Kerana bahasa bangga. Kenapa bahasa penuh kita, cukup kita. Bahasa kena, bahasa bangga tubuh kita dengan agama kita. Ya terkadang kita ni bila sebut agama Islam ni bahasa tak gamuk. Nak tunjuk kata kita orang Islam tak gamuk. Tu dia. Jadi maknanya kita tu duk pandai lekeh lagi agama kita tu. Kita nak bangga tinggi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Agama Islam tinggi, tidak ada agama lain nak meninggikan lebih daripada agama Islam. Apa kita duk bahasa malu, bahasa tak gamuk itu ni. Nak semaya pun malu. Nak semaya pun malu. Nak pakai panjang tu malu, nak pakai labuh tu malu. Orang telanjang tu dia sanggup dia telanjang. Pakai miniskirt sekat paha. Baju di atas pula baju dalam dia pakai. Dia gamuk, dia jual tubuh yang lagu tu. Kita nak kata cik ni apa tak gamuk. Jadi malu kita ni. Nauzubillah min zalik. Mana kita tidak berbangga, tak bahasa bangga dengan agama kita, tak bahasa bekai, tak bahasa kemah, tak bahasa sungguh agama kita tu. Ni sikap kita orang Islam. Ya dah. Mana kita kena tani, nak berasa bangga dengan agama kita. Hak kita sungguh, kita tunjuk. Kita tunjuk grebel agama kita tu. Bukan kita nak megah, kita nak berbangga, suka, gembira dengan agama kita. Tidaklah kita menghinakan agama kita sendiri. Ini satu sikap yang mana kita kena bersikap. Yang ketiga, kita berdakwah dan menyuruh orang yang beragama asing supaya memahami dan memeluk agama Islam. Kita nak dakwah, kita nak seru orang agama asing supaya dia faham Islam. Ini tangga pertama, dia faham Islam. Dan bila faham tu, Allah hidayah pada dia yang meluk agama Islam. Jadi pasal kita kena dakwah dia faham Islam dan memeluk agama Islam supaya dia terlepas pada neraka Allah Taala. Dia cerak dah. Kafir ni neraka macam dah. Muiddat lil kafirin. Teh ayat dah. Neraka tu disediakan untuk kafir. Partisan. Maknanya kalau dia duduk dalam kafir lagi tu neraka lah dia.
Tu na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak seru dia tu untuk nak lepas pada neraka. Sia pada dia untuk selamat dia daripada neraka. Tapi kita lepas pada dia. Alhamdulillah hari ni boleh katakan Setengah TV itu maknanya ada ruangan untuk apa dia, untuk memahami Islam. Orang kafir pun kalau dia dengar TV setengah TV kita, TV orang Islam kita ni ada apa hal tu masalah masuk Islam melalui TV. Alhamdulillah lah, itu satu cara dakwah. Jadi kita hak tak dakwah ni, hak tak ada main peranan tu semoga kita lepaslah fardu kifayah kita situ tu. Lepas fardu kifayah kita. Fardu ain tu ada atas kita lagi. Tiap-tiap orang tu dia wajib berdakwah, kena dakwah. Hukum berdakwah ni adalah wajib atas tiap orang, mengikut kemampuan masing-masing, mengikut kuadar hak kita kuasa. Tiap-tiap orang kena dakwah. Paling kurang dakwah diri kita sendiri ataupun dakwah keluarga kita, anak bini kita dan keluarga kita. Kena dakwah. Jadi mengikut kemampuan dan sekuasa kita. Jadi untuk dakwah kafir itu kita tak kuasa, alhamdulillah. Hari ini kita ada beberapa TV yang mana boleh dakwah kafir itu. Rasanya hak tu lebih sapalah pada seluruh orang yang bukan Islam yang mana bercakap cakap Thai ni, siapa benda tu. Nak terima tak terima itu bukan tangan kita. Hanya itu adalah serah pada Allah Taala. Allah nak hidayah siapa dia untuk terima tu, ya terima. Untuk buka pintu hati dia tu. Cumanya untuk menyapai itu, alhamdulillah kita rasa kita setengah pada orang yang lepas pada fardu kifayah dalam masalah tu. Sebagaimana kita lepas fardu kifayah tentang hafal Quran. Kalau dulu tu kita ni banyak dosa belaka kita ni. Belum pada ikhwah kita jemaah tabligh mari buat tahfiz Quran tu, boleh katakan berdosa belaka dah kita ni dah hafal Quran. Sebab hafal Quran ni paling fardu kifayah. Ada orang hafal Quran dah pun lepas. Hari ni alhamdulillah ini kita bersyukurlah pada orang yang terbuat apa dia tepat hafal Quran. Lepas kita berpayah banyak pelajar-pelajar anak-anak cucu kita tu hafal Quran hari ni alhamdulillah. Kita bersenatilah satu segi. Baiklah, itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan mukaddimah matlamat pembelajaran matlamat kita belajar suratul kafirun hari ni kita boleh sampai sinilah. Jadi dakwah ni pun kita cubalah siapa yang mampu dakwah orang kafir, dakwah sekolah kuasa dan. Baiklah, kita pergi pula pada nukta seterusnya ialah pengenalan surah. Pengenalan surah itu kita nak kenal surah ni. Suratul Kafirun adalah surah Makkiyah, mempunyai 6 ayat. Surah Kafirun ni surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah. Hantu Mekah sengoti ni. Maknanya bila sebut Makkiyah sebagaimana kita telah dulu ialah surah-surah yang turun sebelum pada Nabi pindah ke Madinah. Surah yang turun sebelum pada Nabi berhijrah ke Madinah dikatakan surah Makkiyah. Apatah lagi turun di Mekah selalu dah. Surah ini surah turun di Mekah. Suratul Kafirun adalah surah Makkiyah mempunyai 6 ayat. Ada ni ayat surah Kafirun ni. Dinamanya Suratul Kafirun, surah kafir, surah orang kafir. Kafirun orang kafir. Bukan surah kafir, surah berkenaan orang kafir. Dinamanya surah Al-Kafirun kerana Allah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam supaya mencerita kepada orang kafir bahawa baginda tidak menyembah apa sahaja yang disembah oleh mereka yang kafir itu. Jadi nama ke surah Kafirun ni sebab Tuhan perintah Nabi kita, kul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Mana surah kafir. Kul ya ayyuhal kafir. Kul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai kafir. Maknanya seru kafir, cerita kepada kafir, la a'budu ma ta'budun. Maknanya cerita pada kafir bahawa baginda tidak menyembah apa sahaja yang disembah oleh mereka yang kafir itu. Nabi tak sembah. Kepada kafir kata, aku tak sembah apa hakmu buatmu sembah. Itu dia. Apa sahaja buatmu sembah, aku tak sembah. Itu. Jadi
namakan surah kafirun tu ialah sebab Allah perintah Nabi suruh kata suruh ayat pada kafir begitu. Maka jadi nama surah tu surah kafirun. Surah ini juga dinamanya surah munabazah. Nama juga surah munabazah tapi tak ada masyhur lah ni. Dan surah ikhlas. Surah ikhlas nama juga. Supaya kuliah apa dia kul wallahu ahad surah ikhlas tu. Hal ni pun nama surah ikhlas juga. Tapi sini dua-dua surah ni, dua-dua nama ni tidak masyhur lah. Masyhurnya surah Al-Kafirun. Cuma orang kata ada juga dinamakan surah Kafirun dengan nama surah Al-Munabazah dan surah Al-Ikhlas. Itu dia. Mana ada 3 nama lah. Nama masyhurnya ialah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan yang pertama berkenaan dengan kita nak kenal surah ni. Yang kedua kandungan surah. Kandungan surah yang mengandungi gapo tiap surah ni. Isi dalam surah tu ada gapo hati. Cara dianya. Surah ini mengandungi keterangan yang jelas dan batasan yang terang yang membezakan antara iman dan kufur dan antara ahli iman dan penyembah berhala. Yang mana mustahil ada titik perjumpaan atau pendekatan antara iman dan kufur dalam bidang akidah dan ibadat, kerana ada bagi setiap agama itu akidahnya dan syariatnya masing-masing. Jadi surah ini mengandungi keterangan yang jelas dan batasan yang terang. Keterangan yang jelas, cacin, ada batasan sempadan yang terang, nampak cerak dah. Perangai antara yang membezakan antara iman dan kufur. Ada sempadan yang boleh beza antara iman dan kufur. Ada sekatan, ada yang beza. Dan antara ahli iman dan penyembah berhala, antara ahli iman dan ahli yang musyrikin yang sembah berhala, ada beza, ada batasan yang beza yang nampak cerak dah. Sebagaimana kita ada ulai-ulai dulu waktu kita mengaji akidah dulu, maknanya setiap akidah tu ada cara dia masing-masing. Setiap akidah tu ada perbuatannya masing-masing, kerana perbuatan dan amalan itu keluar pada akidah. Perbuatan dan amalan kita keluar pada akidah yang mana kita dah percaya. Maka dengan akidah itulah akan berbeza. Kalau akidahnya lagu ni, perbuatan zahirnya pun tubik lagu ni. Kalau lah akidah pesin ni, perbuatan zahirnya tubik pesin akidah dia tu. Jadi perbuatan yang mana lahir dalam hidup kita ni ialah kesan daripada akidah yang mana ada dalil. Kesan pada akidah yang mana kita ada dalil. Hatta kalaulah akidah tu akidah iman pada Allah belaka, tapi cara akidah tu pun boleh jadi ada balainan, maka cara hidup pun akan balainan. Sebab tu dalam akidah Islam juga ni, akidah salah dengan khalaf, misalnya sama akidah Islam tu yang ada beza antara akidah salah dan khalaf. Jadi bila ada beza situ tu, Assalamualaikum. Alhamdulillah, ana tadris. Jadi bila akidah tu berlainan, hidup kita pun akan berlainan. Sebagian saya sebut ke sana bahwasanya hatta pada akidah Islam sendiri pun bila berlainan, supaya akidah khalaf dan salah, semua beriman pada Allah belaka, tapi dia ada berbeza dalam pegangnya tu, maka dalam hidup pun berbeza. Dia boleh tengok orang khalaf hidup lagu mana, orang salah hidup lagu mana. Nampak tak? Semua Islam belaka. Tapi orang ikut salah ni lagu mana hidupnya, orang ikut khalafnya lagu mana hidupnya. Kita boleh kenal. Kenal tu menjadi hasil pada
Hak zahir itulah ayat pada kita tu. Akidah ni lagu ni. Akidah ni lagu ni. Ya ada kesan. Ya ada kesan. Apatah lagi beza antara akidah Islam dengan akidah bukan Islam. Tu jauh langsung lah. Tu jauh langsung lah. Akidah Islam sendiri pun ada beza dah. Ada. Dia. Jadi surah ini mengandungi keterangan yang jelas dan batasan yang terang yang membezakan antara iman dan kufur dan antara ahli iman dan penyembah berhala. Beza tu. Yang mana mustahil ada titik perjumpaan dan pendekatan antara iman dan kufur dalam bidang akidah dan ibadat. Mustahil nak ada titik perjumpaan. Nak pergi jumpa antara akidah iman dengan akidah kufur ni, dia tak berjumpa sama sekali. Tak jumpa sama sekali. Akidah iman beriman pada Allah satu, tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak syirik dengan Tuhan, tak sembah benda lain. Akidah kafir sembah belaka. Hak tu cakap dah. Sembah belaka. Batu pun ya sembah, kayu pun ya sembah, lembu pun ya sembah. Tak kira kafir ke apa tu. Al-kufru millatun wahidah. Kufur ni satu agama ya. Al-kufru millatun wahidah, Nabi kata. Kufur satu agama. Agama Buddha pun baik, Hindu pun baik, Kristian pun baik, apa baik, millatun wahidah. Yahudi pun baik, satu agama ya. Sepuak segeruk di sana. Iman dah segeruk sini. Jadi tidak ada titik perjumpaan, titik pertemuan nak jumpa, nak temu, nak sekali, tak ada dalam akidah. Kita orang beriman pada Allah yang satu, tidak bersyirik, tidak bersekutu dengan Allah. Hatta syirik kecil pun dok juga. Syirik kecil riya ke apa pun tak ada juga dari Islam ni. Akidah bukan Islam, akidah kufur seperti saat ni, sembah belaka. Sembah belaka. Tu. Ya ada juga kafir pun hak yang sedar tu. Dia tahu tu. Cuma ini tak ada hidayah pada dia dah. Sebagian perpayang tu. Ya tahu orang selain yang asyik baik kata, mi Allah dia. Mi Allah dia. Reput ni mu apa yang buat leh. Mu apa yang buat leh. Banyak tu semua hak tahu gapo semua. Mu apa yang buat leh. Ni perpayah sendiri kata tu. Tak car dia kata. Tu ya. Jadi orang selain nasib baik, Allah dia. Kafir ni mu apa yang buat leh. Tahu. Benar ni. Hak tu pun sembah, ni pun sembah. Dia. Jadi itulah tidak ada tempat nak jumpa. Dalam bab akidah dan dalam bab ibadat. Ibadat ni pun tak jumpa juga. Sebab tu dia buat ibadat, dia buat dia macam cara dia mau. Hak tu dia mau. Kita jangan tiru dia mau. Ayat akhir pada surah kita belajar, lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kamu bagi kamu agama kamu, dan bagi aku agama aku. Tak apa buat. Jangan nak buatlah. Kita orang Islam pun jangan nak menyakiti lepas buat ibadat dia. Anda kena ingat ni. Kita orang Islam ni pun jangan menyakiti dalam ibadat dia. Dia dah sembah ke apa? Kayu dia sembah. Lama kita dah sepak. Kita sepak buat menyakiti hak bagai-bagai hidup sembah. Tak leh tu. Lakum dinukum. Wah lagi lah mu tu. Pang kayu, dia guna likur kain putih, kain kuning, kain hijau, kain biru. Lepas tu nak cuh dia, cuh apa tu. Biar hak dia. Hak bahasa kita juga. Lek kita juga nak buat supaya dia juga. Tu bukan jalan dah tu. Kita cuh dia katik kita duk perangat, duk berasak katik. Hak tu supaya dia lakum dinukum waliyadin. Tu tiru tu. Ada. Dia semula ayah bakar, apa panggil ayah pergi jamu-jamu. Kita pun nak jamu katik kita. Hal yang nak jadi ni. Ada. Hal tak kena. Dia buat. Tu. Ambil dia tu. Jangan nak makan dia sudah.
Jangan menyakiti dia. Jangan duk supuh dia, jangan duk maki dia. Tu hal lagi. Wala tasubul ladina, jangan supuh, jangan duk maki orang kafir tu. Piyasubullah menyebabkan semua Tuhan ya supuh ya maki Tuhan kita pula. Jadi maknanya kita kena jaga situ tu. Kerana ada bagi setiap agama itu akidahnya dan syariatnya masing-masing. Setiap agama ada akidah dia, ada syariatnya masing-masing. Ada akidah dia, ada syariatnya masing-masing. Kan? Syariat ni adalah hukum hak hidup harian dia tu. Syariat tu syariat hukum hidup harian dia. Ini hukum akidah kan? Satu perkara sebagai contoh, sebagai misal pada kita dah. Dalam bab hidup, mesti dalam bab ibadat boleh jadi juga ada. Dalam syariat kita ni, bulu-bulu gapo kita ni, ada kuku ke gapo ke, kena bersih, lepas tu kena cukur, jangan lebih daripada 40 hari. Jangan lebih daripada 40 hari. Lain pada janggut lah. Janggut tak cukup lah tu. Syariat kita. Syariat Hindu ke apa tu, dalam itu je, dia taruh bulu dia panjang bertahun-tahun. Misal panjang, dia gulung beli. Tak tahulah panjang mana, tak tahu. Dia bangga pula dengan bulu-bulu panjang tu. Cukup setahun dia boleh cor tu baik. Panjang di bulu-bulu dia tu. Dia tak suka syariat ni. Hak ni hak kita ni kena cukur. Jangan lebih daripada 40 hari. Bulu hari-hari ke, bulu gapo ke, misal ke, gapo ke, kena cukur, kena pendek. Jadi hak dia taruh panjang. Dia berdosa. Kita nak taubat. Kita nak taubat. Ini syariat kita nak taubat kepada Allah Ta'ala. Atau nak berdosa. Dosa dia pergi mandi dalam sungai Kongka. Basuh dosa. Basuh dosa atau Hindu. Pergi mandi, tengok tiap tahun. Dia tu baik terletak pergi mandi. Nak basuh dosa. Hak tu hak Hindu. Hak Buddha ni lai katung lepas dosa dan sebagainya. Kalau Kristian pula pergi beli bat teket apun dosa daripada baba dia, daripada papa dia tu. Dia ada teket apun dosa. Beli teket tu, lepas tu pergi jumpa bapa, apun dosa. Itu maknanya lakum dinukum agama lagi kena tak kena apa tu Allah yang hukumkan benda tak kena. Wali dia agama ku lagu ni agama mula lagi buat lagi biar ke dia tu biar ke dia tu kita jangan nak maki apa dia, jangan itu dia. Kita kena royak benda hak sebenar, hak dalam Islam ni, dalam agama Allah agama tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat sebagai kandungan surah yang mana ada pada kita hari ini sebagai ringkasnya. Kita pergi lagi setangga lagi sebab diturunkan surah. Kita belajar surah Kafirun ni sebab diturunkan surah. Sebab apa turun surah ni? Diturunkan ayat ini, surah beberapa ayat ni untuk menolakkan tawaran dan pengsuran setengah daripada ketua-ketua musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersuluh dan berbaik-baik dan menghentikan pertikaian antara kedua pihak. Mereka mensyurkan supaya Nabi dan mereka bergilir ganti dalam menyembahkan Tuhan, iaitu Nabi sembah Tuhan mereka setahun, kemudian mereka pula sembah Tuhan Nabi setahun. Ini sebab turun ayat ni. Sebab turun ayat surah Kafirun ni sebabnya diturunkan ayat ini
untuk menolak tawaran dan penggusuran setengah pada musyrikin, setengah pada ketua-ketua musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersuluh dan berbaik-baik. Jadi ada setengah ketua musyrikin ni yang mari tawari ke Nabi, mari tawari ke Nabi untuk nak bersuluh, mensyurkan Nabi, meselekan Nabi, oleh kerana Nabi itu dakwah manusia untuk sembah Allah yang tunggal, tak sembah berhala-berhala dan benda-benda lain lagi, itu tidak sembah. Jadi musyrikin sebagaimana kita tahu, dia tak senang hati buat musuh dengan Nabi. Nabi tak beradu, Nabi dia dakwah situ. Dia kalau itu ketua-ketua dia ni mari jumpa dengan Nabi, mari buat tawaran, mari nak paning-panom, nak paning-panom lah, untuk bersuluh dan berbaik-baik dan menghentikan pertikaian antara keduanya. Kita berhentilah, kita tak kena duk tekan dah kita dua pihak ni. Dia beradik belaka kuliah dengan Nabi tu. Jadi kau keluarga belaka tu, dia beradik belaka. Jadi tu seduk tekan, seduk balah, tu seduk buat tak supa. Kalau gitu kita ambil satu cara lah, kita boleh jalan sama. Boleh kita berjalan sama. Mereka mensyurkan supaya Nabi dan mereka bergilir ganti dan menyembahkan Tuhan. Itu gini ya, kita pakat kita gilir semua Tuhan. Gilir semua Tuhan tak apa. Lahana iaitu Nabi sembah Tuhan mereka setahun. Tahun ni Muhammad sembah semua Tuhan ku setahun. Lepas tu kemudian mereka pula sembah Tuhan Nabi setahun. Lepas tu tarape buat musyrikin sembah Tuhan Nabi pula, sembah Allah lah. Sembah Allah. Setahun ni Nabi sembah berhala, sembah tokong. Tarape dia mau buat musyrikin pakat sembah Allah, pakat sembah Allah belaka. Jadi paning-panom, nak baik-baik. Itulah tawaran dan penggusuran bagi musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi itu, kalau Nabi timur tu okeylah. Maka apa dia? Penggusuran itu berlakunya setelah mereka berputus asa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka melihat bahawa terdapat pada dakwah Nabi itu kebaikan, tetapi dihalangkan mereka daripada menerima dan mengikutinya oleh taklid yang membuta tuli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi jawapan di atas penggusuran mereka itu sehingga turun ayat ini. Jadi mereka show dan sendakan Nabi itu setelah mereka tu putus asa dah. Setelah Nabi itu putus asa dah. Setelah musyrikin putus asa daripada apa yang dijalan oleh Nabi, Muhammad ni kekeh sungguh Muhammad ni. Jadi apa kita nampak kan? Kita kisah yang lagu ni, so seperti ni lah. Tu. Jadi jalan lain tak ada dah, jalan lain habis dah. Dulu pun so dah, so nak pergi tino, so nak pergi kereta, so nak pergi tamneng bakak-bakak, Nabi tolak belaka dah tu. So ni pula ni. So gilir. Jadi mungkin anda lupa antara dua tu mana dulu ya so tu, mana pernah so dah lah antara dua tu. Pendek katanya mereka putus asa, tak ada harap apa Muhammad ni kekeh sungguh mana. Nak bunuh pun nak anak kita juga. Abu Talib ada, kedebel ada dalam dengan musyrikin. Turut demo nak bunuh berjakat dah. Tapi kerana ada kedebel juga. Kedebel ada. Abu Talib dia. Maka mereka suruh ni lah. Jadi setelah melihat terdapat dakwah Nabi itu kebaikan, dakwah Nabi ni tengok molek. Orang tua dia tu molek belaka juruh dia. Muhammad ni pun berjuruh, dulu berjuruh. Tak berjuruhnya masa-masa jadi Nabi ni, tak juruhnya. Tukar boleh dah. Orang tu lah tu.
Jadi nak kira tu orang turut dia tu juh-juh belaka, molek-molek belaka. Kebaikan ada. Muhammad suruh manusia untuk buat baik, untuk berrahim, untuk belanja, untuk nafkah, untuk apa, semua tu molek belaka. Hak ni ya, apa dia tak sah. Duk maki tu dia, duk lari orang semua tu dia dan sebagainya. Hak ni ya. Maka lah supaya bergilir semua. Jadi dia tengok apa dakwah Nabi itu baik, tetapi dihalangkan mereka daripada menerima dan mengikutinya oleh taklid yang buta tuli. Hak ni teruk kan ni. Nampak molek dah, tapi dihalangkan, disekatkan daripada terima dakwah tu kerana taklid. Kerana jadi taklid orang dulu, turut orang dulu buat, turun temurung ni. Tok nenek kita tak ada buat supaya Muhammad duk dakwah sekali, kita dah buat lagu ni sama-sama dah lama-lama dah, duk sembah lagu ni lah. Mari apa kurang dah apa. Mana dekat ji hak dulu tu. Ini panggil taklid buta tuli. Taklid membuta tuli. Ya tak dengar dah hak lain. Walaupun yang nampak tu benda-benda tu molek, tapi oleh kerana orang tua dak buat dulu tu pakai turut orang tua. Hak ni hak Tahir selalu duk bakik dalam Quran ni. Walaupun tok nenekmu buat tak kena pun turut juga dan sebagainya, banyak dalam Quran dia sebut. Walau kan aba hukum wa amak dan sebagainya. Jadi dakwah Nabi dia tengok molek. Kerana tidak ada Nabi itu suruh manusia untuk buat tak molek atau buat benda buruk, tak ada. Benda molek belaka. Tidak ada yang menghalangkan mereka nak terima benda tu, melainkannya kerana turut nenek moyang demo, turut pesaka hak lama demo. Hak ni bahaya ni. Nak tukar fikiran daripada turut tok nenek pergi pada turut hak ajaran benar ni payah. Dia. Jadi bila gisau lagi tu ke Nabi tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi jawapan di atas pengsuran mereka itu, sehingga turun ayat ni. Nabi tak jawab apa. Sehingga turun ayat ni. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mereka tawar sembah setahun gilir Tuhan tu, tahun ni Muhammad sembah Tuhan. Tuhan demo tokoh-tokoh demo tak demo semua Tuhan Muhammad pulaknya. Itu semua Allah. Maka Nabi tak jawab apa, turun ayat ni untuk berjawab apa. Kul, jawab katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai kafir, la a'budu ma ta'budun, tidak ku sembah apa yang mana kamu sembah. Habis. Wala antum abiduna ma, dan tidaklah mu tu jadi orang menyembah apa yang melaku sembah. Wala ana abidu ma abadtum, dan aku pun tidaklah menyembah apa yang mana kamu tu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan tidaklah kamu tu sembah jadi jadi penyembah bagi apa yang mana aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agama kamu, bagiku agama aku. Asni putus saya dari situ. Lakum dinukum waliyadin. Jadi itulah sikap yang mana Allah SWT berikan kepada kita, pada hamba dia ni melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita tetap atas agama yang begini rupanya. Lakum dinukum waliyadin. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan sebab turun surah ni. Kemudian kita pergi pada nasul ayat. Nas ayat yang mana sama kita ialah suratul kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam muka 73 dah. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, suruh hai kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah. Nabi, Allah suruh Nabi itu ucapkan, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, jongklau thệt Muhammad ว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ้ย
La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tak sembah gapo kamu sembah. Sampai tawalah aku tak sembah. ฉันจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีอยู่ tak sembah ada. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah orang yang menyembah Tuhan yang aku sembah. Mu pun bukanlah jadi orang yang menyembah Tuhan aku sembah. Mu bukan jadi orang menyembah orang Tuhan hak aku sembah. และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดีwala ana abidum ma abattum. Dan aku juga bukanlah orang yang menyembah apa yang kamu sembah. Aku juga bukan jadi orang menyembah kalau kamu sembah tu. Aku bukan orang menyembah. และฉันก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดี tak ada tolak tu dah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Mu tak biasa jadi orang sembah orang sembah kalau yang aku sembah. Aku sembah Tuhan, sembah Allah. Mu tak biasa sembah. และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดีดอก lakum dinukum waliyadin. Ini sikap yang tegak. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Pakai suku-suku. Beza dah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. สำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน sudah. Inilah Allah SWT telah mengajarkan hamba-Nya tentang ibadat kepada dia ambil sikap hubungan dengan apa dia ibadat ni. Kaum muslimin dan muslimat yang kesekian, itulah surah Kafirun yang mana ada sama kita, yang mana patut kita tu ambil perhati, ambil pengajaran dan perhati pada surah ni, dalam kita hidup dalam kalangan masyarakat yang apa dia banyak agama hari ni, berbilang bangsa, berbilang agama ni. Marilah kita pergi kepada keterangan ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad kepada kafir Quraisy itu, wahai orang-orang kafir, kata wayak pada kafir, seru pada kafir, ya ayyuhal kafirun. Wahai, katakanlah wahai Muhammad kepada kafir itu, wahai orang kafir. Diserukan mereka dengan hakikat mereka dan sifat mereka yang sejati, iaitu orang kafir bukan orang mukmin. Ya ayyuhal kafirun, seru pada hakikat yang ngerti, kafir ngerti. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, kafir ngerti itulah. Jadi serukan mereka dengan hakikat mereka, hakikat yang ngerti, hakikat kafir ngerti, dan sifat mereka yang sejati, sifat sejati, sifat kafir ngerti, iaitu orang kafir, bukan orang mukmin. La a'budu ma ta'budun. Maksudnya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah sama kali. Aku tak sembah apa perkara kamu sembah, tak sembah sama sekali. Daripada berbagai patung dan berhala, berbagai patung, berbagai berhala, semua aku tak sembah. Tu. Jadi kata putus. Wala antum abiduna ma a'bud. Maksudnya dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Mu pun bukan penyembah, bukan orang sembah, bukan jadi orang menyembah perkara yang mana aku sembah, iaitu Allah yang tunggal. Aku sembah Allah yang tunggal. Mu tak sembah, mu bukan menyembah, bukan orang menyembah Tuhan, bukan orang menyembah Allah yang tunggal. Maka kamu menyembah berbagai Tuhan. Mu sembah berbagai Tuhan, banyak Tuhan. Dari di keliling Kaabah saja tu beratus. Berapa ratus ekor Tuhan dia. Maka kamu menyembah berbagai Tuhan, yang mana kamu menjadinya syafaat bagi Allah SWT, yang mana
kafir musyrikin ni dia sembah berhala tu pun dia kira tu syafaat. Maknanya orang yang duduk antara Allah dengan dia. Nak minta gapo? Minta dia mana ni? Minta di tokong dia ni. Supaya tokong ni minta Tuhan. Syafaat. Jadi ya harap dia ni lah, harap pada tokong dia ni lah syafaat pada Allah, minta pada Allah tolong dia. Itu pakai syafaat dia. Syafaat. Ya kita pada juga tu. Situ ada masuk musyrikin situ sifat syirik ada sikit dia. Jadi dia minta pada kubur, di kubur tu minta syafaat. Dia. Kubur tu berkat, minta ada kubur tu. Pocak panji di kubur tu, supaya dia syafaat pada Taala. Panji tu ibadat dah tu. Kalau kau tepi laut, kau tepi apa, ya ada panji dia tu minta pada datuk di kau tepi-tepi tu deh. Nauzubillah min zalik. Maka ibadatku lain daripada ibadatmu. Kalau itu ibadatku ni tak serupa ibadatmu dah. Dan Tuhan yang aku menyembahnya lain daripada Tuhan yang kamu menyembahnya. Tuhan aku sembah tak serupa dengan Tuhanmu sembah. Inilah menunjukkan maksudnya al-ma'bud tu tak serupa. Ma'bud tak serupa, beza dah ma'bud. Dua ayat ini, ayat yang kedua dan yang ketiga ni menunjukkan di atas berlainan ma'bud Tuhan yang disembah, yang mana Nabi menyembah Allah dan mereka menyembah berbagai berhala dan patung. Ayat ni adalah menunjukkan berlainan ma'bud. Maknanya bagai yang disembah tu lain, tak serupa. Nabi sembah Allah yang sebenar dan mereka menyembah berbagai tuhan dan patung yang palsu dan bukan semati. Jelas ada. Wala ana abidum ma abattum, maksudnya dan aku juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Aku bukanlah abid ni, maknanya orang menyembah. Aku ni bukanlah orang yang menyembah perkara kamu sembah tu. Berarti aku tidak menyembah dan tidak beribadat seperti mana kamu ibadat. Aku tak sembah, aku tak buat ibadat sebagai yang kamu buat, dan tidaklah aku menjalani dan mengikuti ibadat seperti ibadat kamu. Aku tak buat ibadat supaya kamu buat tu. Malahan aku menyembahkan Allah mengikut cara yang disukai dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bersyirik dengannya sesuatu pun. Aku sembah Allah mengikut cara yang Allah suka, yang mana Allah redha, itu aku buat. Tak ada syirik dengan Allah Taala. Ini adalah ibadatku dan sembah aku. Membuat tu syirik belaka. Sembahlah kepada Allah. Aku ni buat mengikut apa yang mana Allah suka, mengikut yang mana Allah redha. Hal yang besar ni, hal yang kita nak ni, radhiyallahu anhu wa radu'an, nak pada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wala antum abiduna ma a'bud, maksudnya dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembahnya. Mu tak biasa jadi orang sembah Tuhan yang aku sembah. Mu tak biasa sembah. Maka kamu tidak menyembah Allah yang tunggal sebagaimana aku sembahnya. Mu tak sembah Tuhan yang tunggal supaya aku sembah. Mu sembah bukan lain. Tak ada sembah Tuhan yang tunggal ni dak. Dan kamu tidak mengikut perintah Allah pada beribadat kepadanya. Dan kamu tidak mengikut perintah Allah pada beribadat padanya. Mu tak mengikut perintah Allah pada ibadat pada Allah. Malahan kamu merekahkan sesuatu perkara daripada diri kamu sendiri. Merekah sendiri, merekah perkara daripada mu sendiri, maka kamu menyembah yang lain pada Allah. Bila rekah sendiri, sembah lain pada Allah sebagaimana suatu ibadat yang sebagai suatu ibadat yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Merekah buat satu ibadat yang mana Allah tak izin. Inilah dia. Jelas pada kita dalam surah ni. Dua ayat yang keempat dan yang kelima ni menunjukkan di atas berlainan diri ibadat itu sendiri. Mana diri ibadat sendiri pun tak serupa dah. Ma'bud tak serupa dah, benda yang disembah tak serupa dah, dan cara ibadat pun tak serupa juga.
maka ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadat yang ikhlas dan bersih suci hanya bagi Allah jua. Ibadat Nabi adalah ibadat yang ikhlas dan bersih suci hanya bagi Allah jua, tanpa dicampuri dengan sebarang syirik dan sesuatu yang lain pada ma'budnya subhanahu. Tak campur syirik, tidak campur ma'bud lain pada Allah. Allah sahaja yang ma'bud. Adapun ibadat golongan musyrikin, maka kesemuanya adalah campuran syirik. Ibadat musyrikin campur syirik belaka. Nauzubillah. Dengan itu maka bagaimanakah kedua-dua ibadat itu dapat berjumpa pada satu titik yang sama? Bila nak jumpa dua ni? Ya tak jumpa dah. Cara ibadat pun tak jumpa dah. Tidak ada tempat pertemuan antara dua ni. Iman dan kufur tak jumpa. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kita dapat tegas ayat ni mengajarkan kita. Kata setengah ulama pada mentafsirkan ayat yang ketiga, 4, 5 dan 2, 3, 4 dan 5 seperti begini. Ada setengah ulama tafsir beri huraian sebagai begini, iaitulah la a'budu ma ta'budun, maksudnya tidaklah aku menyembah pada masa akan datang akan perkara yang kamu sedang sembah sekarang ini. Iaitu tambah masa tu. Aku tak sembah pada masa akan datang. Kamu dah ajak lawan ini masa akan datang pun seminit boleh akan datang ni aku tak sembah sebagaimana perkara menurut sembah lawan ni. Wala antum abiduna ma a'bud, maksudnya dan kamu juga tidak akan menyembah pada masa akan datang akan Tuhan yang aku sembah sekarang. Puakmu pun tak sembah juga masa akan datang Tuhan aku sembah. Aku pun tak sembah, mu pun tak sembah. Wala ana abidum ma abattum, maksudnya dan tidaklah aku pernah menyembah apa yang kamu menyembah pada masa yang telah lalu. Abidun ni maknanya sembah masa lalu. Hal pahdah pun aku tak biasa sembah Tuhanmu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, maksudnya dan kamu juga tidak pernah menyembah Tuhan yang aku menyembah. Mu juga tak biasa sembah pada masa pahdah Tuhan aku sembah. Maknanya ia tafsir ulama sini ni hubungan dengan masa akan datang dengan masa lepas dah tu. Maknanya tak sembah belaka. Hal lepas dah pedak, hak akan datang pedak. Bahkan seterusnya kita ni tak sembah apa yang mana mereka tu sembahnya. Lakum dinukum waliyadin. Ayat ke-6, ayat akhir, lakum dinukum waliyadin. Maksudnya bagi kamu agama kamu iaitu kufur dan syirik, dan bagi aku agama aku iaitu tauhid dan ikhlas hanya bagi Allah. Bagimu agama kamu iaitu agama kufur, syirik, atau hakmu lah gilah agama gilah, dan bagi aku agama aku ialah tauhid pada Allah dan ikhlas hanya pada Allah. Ini hak kita. Inilah yang mana kita tu kena pegang kejak sini ni. Ini adalah perbezaan yang jelas dan pemisahan yang putus lagi lengkap dan sempurna. Inilah perbezaan yang jelas terai sini. Dan pemisahan pisah yang putus, maknanya apa dia potong dekat dia dah. Lagi lengkap dan sempurna. Putus cukup, kerana tauhid adalah satu minhaj dan syirik adalah satu minhaj yang lain. Tauhid satu minhaj, satu metod, satu perjalanannya, satu minhaj, satu peraturan, dan syirik juga satu peraturan. Yang lain satu minhaj yang lain yang mana tidak akan bertemu dan berjumpa kedua-dua itu sama sekali. Tak akan jumpa sama sekali antara tauhid dengan syirik. Tauhid mengarah dan menghadapkan manusia hanya kepada Allah jua. Ni tauhid. Hadap suruh manusia, ajak manusia untuk hanya tuju pada Allah jua, yang mana manusia itu akan menerima akidahnya, syariatnya, adabnya, akhlaknya dan segala tasawurnya dan gambar-gambaran hidup kesemuanya hanya daripada Allah jua. Jadi tauhid ni ialah akidah, suruh manusia untuk terima akidahnya, terima syariatnya pada Allah. Ya tauhid ni terima syariat pada Allah, akidah pada Allah, adab daripada Allah, akhlak daripada Allah, segala tasawur, segala gambar gapo tasawur dalam hidup ni, baik dari ekonomi, dalam sangkum, dalam setakit, dalam gapo semua pun semuanya adalah daripada Allah belaka. Itu daripada Allah belaka.
Inilah tasawur, bagi tasawurat Islamiah dan gambaran-gambaran hidup semuanya. Tasawur hidup semua tu adalah milik pada Allah. Segala hidup kita kena duduk bawah peraturan Allah. Sebab tu dalam peraturan Allah kita jangan masuk campur. Demo atur demo. Lagi. Jangan campur kita. Jangan campur kita dan jangan ajak kita buat benda tu. Itu je. Itulah satu sikap yang mana Allah ajarkan pada kita, lakum dinukum waliyadin, sikap yang tegak dan tegas di sini. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana kita dapat pengajaran daripada daripada surah ini, dan sebagaimana saja jagakan tadi, kita sekarang ini sudah menghadapi satu gambaran daripada gambaran ibadat mereka, ialah tisakan Pimai ini. Maka kita kena ingat ini, jangan duk capur dengan demo, jangan duk kira dengan demo lah tu. Ada demo buat lagi itu lakum dinukum waliyadin. Kita tak ada nak lagi apa, tapi kita tak capur dengan mereka tu. Kerana itu ada satu ibadat mereka tu. Kismat apa dia hak dia belaka. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, satu perkara yang mana kita berasa bangga daripada kerajaan Brunei, daripada kerajaan Brunei, yang mana dia tu larang orang Islam tu masuk kongsi dalam Krismas dan perayaan hak Kristian. Jadi kalau tak silapnya ya salah besar lah juga. Salah besar juga tu. Kalaulah orang Islam ni pergi buat besar ataupun pergi masuk campur dalam perayaan Krismas, Krismas hak Kristian. Ini adalah rasanya satu kerajaan yang agak tegak juga pendirian dia tu. Kalau Malaysia tu maknanya pada nombor 3 pun pakai Krismas juga, pakai cuk merah tu jugalah. Kursi situ tu. Jadi Brunei ni tak sih. Apa dia nak pandai pada dia tak kira tu. Tak tahulah. Semua orang tu maknanya Krismas ni pakai sokong belaka, dia seorang tu maknanya kerajaan dia dak. Tak ada buat besar apa dak. Sebagaimana dulu dia penuh dia istihar hubungan dengan nak berjalan hukum kisah, hukum Islam. Apakah comti dia belaka, Amerika pun comti dan sebagainya. Alhamdulillah, itu satu sikap baru yang diambil oleh kerajaan Brunei. Semoga Allah jagakan kerajaan yang sedang menghadapi untuk menjalankan syariat Allah SWT. InsyaAllah Allah menguatkan dia. Baiklah, habis kita hubungan dengan keterangan surah-surah ini. Kita lagi sikit pada pengajaran daripada surah, sebagai akhir pengajaran daripada surah. Yang pertama, surah menunjukkan di atas balainan Tuhan yang disembah dan balainan cara beribadat dan cara menyembah di antara orang Islam dan orang lain daripadanya. Surah ini menunjukkan kepada kita balainan Tuhan yang disembah dan balainan cara ibadat. Ibadat untuk menyembah tu balainan, tak serupa. Yang kedua, menetapkan ada perbezaan yang nyata di antara ahli iman dan ahli kufur dan syirik. Menetapkan ada beza yang cerak-cerak. Beza yang cerak-cerak antara ahli iman, orang mukmin, dan orang yang bukan mukmin pada ahli kufur dan ahli syirik. Dengan itu maka kita dikehendaki berbangga dengan keislaman kita tanpa taklid, meniru dan menyerupai dengan orang kafir pada tabiat mereka yang buruk. Dengan itu kita kena berbangga. Kena kita berasa sakit, berasa gedebel kita tak klik orang. Gedebel dengan ajaran kita, berasa megah, berasa sakit. Bukan kita nak takabur dia, kita nak bangga diri kita ni dengan ajaran Islam mana ada pada kita. Maka kita tak terklik mereka, tak tiru-meniru mereka, dan tak turut mereka pada tabiat mereka yang buruk. Pada tabiat yang buruk yang mana ada pada mereka itu kita tak tiru. Hak baik boleh kita ambil, tabiat baik.
tabiat baik boleh kita ambil kerana itu satu juzuk pada ajaran kita dah. Yang mana dikatakan al-hikmah daratul mu'min. Hikmah ni adalah bagi hilang mukmin. Anna wajadaha wa akhadha. Kita jumpa dana, kita boleh ambil. Benda hak molek itu adalah benda yang kehilangan kita orang Islam. Kebersihan. Kebersihan dalam Islam. Tapi dapat orang Islam kita ni banyak bersih cuma kita tengok orang kafir bersih. Hak kafir ni dia buat tu kita rasa tergamuk nak makan bersih. Hak orang Islam buat ni nak makan tak gamuk, kemai mulut. Misalnya. Jadi hak molek tu adalah dalatul mukmin. Bagi kehilangan orang Islam. Anna wajadaha, mana dapat anna akhadha. Kita ambil boleh tu. Tu hak tu boleh kita ambil kerana kita ambil kita bagi kita kelik. Juzuk yang baik yang mana duduk pada kafir tu juzuk Islam belaka tu. Ada orang kafir hak baik hatinya, pemurah hatinya, hatinya jujur dan sebagainya, ada amanah. Terkadang lebih pada orang Islam lagi amanah dia. Hak tu hak Islam ambil kelik, boleh tiru kelik tak apa hak tu. Tu yang lupa tu. Jadi segala perkara yang baik yang mana ada dalam Islam, orang Islam ni adalah tak ada buat, orang kafir buat, kita ambil klik, kita boleh tiru benda tu. Masya-Allah. Nah. Tu dia. Dengan itu kita dikehendaki berbangga dengan keislaman kita tanpa taklid, bangga dengan Islam kita, tak kena taklid orang. Tanpa meniru, tanpa menyerupai dengan orang-orang kafir pada tabiat mereka yang buruk, pada tabiat buruk hak tak molek tu tiru. Dan kita bersungguh-sungguh membedakan diri daripada mereka. Kita nak beza, lebih tak serupa dengan dipok dia, sehingga kita dapat mengatasi mereka dari segi ilmu dan amal. Segi ilmu pun kita dapat mengatasi, segi amal pun boleh kita dapat mengatasi mereka itu. Jadi itu dia. Perbuatan kita, hidup harian kita pun kita kena mengatasi. Itu dia. Yang ketiga, segala kekufuran adalah satu agama juga. Kafir, segala kufur itu satu agama, tak ikut agama apa. Kerana agama yang benar yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam juga. Agama hati-hati masuk agama Islam, iaitu agama tauhid. Agama tauhid hanya satu hati-hati. Dan segala jenis kekufuran yang bercanggah dengan dasar tauhid adalah sama dari segi penyelewengan etika itu. Segala jenis kekufuran yang bercanggah dengan Islam itu adalah sama saja. Segi penyelewengan, menyeleweng belaka. Cuma bentuk geleweng itu tak serupa. Waktu geleweng peser tu, ni geleweng peser ni. Jadi geleweng, menyeleweng. Tak serupa dengan Islam, tak serupa, jadi salah lah. Ukurannya duduk di Islam. Dituntut daripada kita benar-benar bertauhid dan berikhlas hanya bagi Allah juga. Ini yang dituntut pada kita. Kita nak benar-benar ikhlas pada Allah, bertauhid pada Allah, berasaskan pada Allah, iaitu kita pandukan segala kerja dan tindak tanduk kita mengikut neraca syariat. Hidup kita dalam pelaksanaan ni, neraca kita mengikut syariat. Sekiranya pelaksanaan kita itu mufakat dengan syariatnya, maka kita teruskan. Kalaulah perbuatan kita tu betul dengan syariat, kita teruskan. Dan sekiranya menyalahinya, maka kita hentikannya. Kalau tak serupa dengan syariat, dengan ajaran yang tak serupa, berhenti. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Pelajaran kita pada hari ini tentang hubungan surah Al-Kafirun. Habislah kita. Semoga Allah Ta'ala hidayat daripada kita, dapat kita menegakkan pendirian kita dan sikap kita surah dalam agama kita ni. Semoga Allah jagakan kita dan Allah meninggikan kita lagi, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.